Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus utama hari ini dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan jika mempunyai tanda-tanda jangkitan COVID-19. Laporan lanjut bersama Bu Mawin. Bu Ma. Ya, Alif. Penduduk Sarawak khususnya masyarakat luar bandar di kampung dan rumah-rumah panjang disaran supaya mendapatkan rawatan awal jika mempunyai tanda-tanda jangkitan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, biarpun hanya bergejala ringan, beliau mahu individu terbabit mendapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berdekatan. Jelas Dato' Amar Douglas, tindakan itu akan dapat menyelamatkan nyawa sekaligus mengurangkan kes broad indeed BID atau kes kematian di rumah yang dibawa ke hospital dan disahkan dijangkiti COVID-19. Menurut beliau lagi, 9 kes kematian telah direkodkan di Betong dan Pusak dengan mangsa yang meninggal dunia berumur lingkungan 27 hingga 79 tahun. Daripada jumlah itu, 6 adalah kes BID dengan 4 kes didapati mempunyai tanda-tanda jangkitan tetapi tidak mendapatkan rawatan awal. Dato' Amar Douglas berkata demikian di Betong selepas mengadakan perjumpaan bersama Pegawai Kesihatan Bahagian Betong, Dr. Johnny Pangkas, bagi membincangkan tentang program pendidikan kesihatan berkaitan COVID-19. Program itu bertujuan memberi pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat agar dapat memberi tindak balas sepatutnya jika mempunyai tanda-tanda jangkitan. Beliau kemudiannya meninjau pelaksanaan beberapa projek pembangunan di kawasan Sepauh. Baik, bermula esok, pengoperasian makan dalam premis atau dine-in di kawasan Zon Selatan Sarawak dibenarkan semula dengan syarat ketat pematuhan prosedur operasi standard SOP. Arahan terbaru Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat sekitar Kuching. Syadikin Bahrin melaporkannya. Tidak dinafikan ramai yang rindu dengan rutin kehidupan sebelum pandemik COVID-19 melanda. Menikmati sarapan pagi bersama teman dan keluarga di kedai kopi antara satu pengalaman yang ingin dinikmati semula. Namun dengan jumlah kes harian yang masih tinggi, tidak semua bersedia untuk kembali ke rutin itu. Memandangkan COVID-19 itu masih tinggi, kami rasa dine-in diperlukan buat masa itu lah. Kebimbangannya berasas. Namun tidak semua berkongsi kebimbangan serupa. Di Pasar Satok, terdapat sekumpulan pelanggan meluangkan masa kira-kira setengah jam sehari untuk duduk minum kopi bersama di sebuah taman kecil. Disebabkan kawan yang banyak dan lagi bebas berkumpul di tempat itulah sesuai untuk kami orang berkumpul. Supaya tali silaturahim mesti terputus kata kita lah disebabkan penyakit macam tu. Katanya lagi, walaupun berkumpul dalam waktu yang singkat, SOP pencegahan tetap dipatuhi. Bagi temannya Abdullah Bai, beliau menyokong syarat di sebalik langkah membenarkan semula dine-in tersebut. Kita dah kata orang dah melalui semua SOP dan juga kata orang vaksin. Tapi yang paling elok lah bagi saya lah, at least seseorangnya 1% mesti ada 2 dos lah. Pun begitu, mereka juga berharap arahan kali ini kekal. Jangan diulang lagi macam dulu. Sekejap dibenar, sekejap tidak dibenar. Bermula esok, JPBN menetapkan setiap premis yang ingin beroperasi haruslah memastikan operator, pekerja dan pelanggan telah lengkap 2 dos vaksin dan setiap premis mempunyai sistem pengudaraan yang mengikut piawaian pihak berkuasa tempatan. Peningkatan aktiviti perniagaan makanan dan peruncitan di Bandar Simanggang menggambarkan perkembangan ekonomi setempat walaupun pandemik COVID-19 telah menjejaskan keseluruhan sektor ekonomi negara. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dato' Francis Hardin Hollis percaya ekonomi Bandar Simanggang akan bertambah baik sebaik sahaja semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi. Oleh itu, Dato' Francis Hardin meminta masyarakat setempat mengambil peluang untuk meningkat ekonomi masing-masing bukan sahaja kepada pengusaha perniagaan makanan, malah kepada pembekal makanan seperti golongan petani dan penternak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pembukaan sebuah pasar raya dan 2 buah kedai makan yang baharu di Bandar Simanggang. Tambah Dato' Francis, pembukaan pasar raya tersebut akan memberi pengguna lebih banyak pilihan bagi mendapatkan barangan keperluan masing-masing.
Beliau optimis lebih banyak lot-lot komersial akan dibangunkan di Bandar Simangang selari perkembangan pembangunan semasa di seluruh bahagian Sri Aman. Golongan belia di Sarawak yang berminat memperluaskan perniagaan masing-masing disaran untuk memohon pinjaman daripada Majlis Amanah Rakyat MARA secara dalam talian. Menurut Pengarah MARA Sarawak, Dr. Azmi Ahmad Murjan, permohonan pinjaman tersebut juga terbuka kepada semua pemohon baharu atau usahawan yang sedia ada. Jadi kita mempunyai kata aset 100% untuk pembiayaan secara online. Jadi usahawan-usahawan sama ada baru ataupun yang terbiasa, jadi dia boleh memohon secara online saja. Dr. Azmi menambah pihaknya juga fokus membantu usahawan ke arah pendigitalan, menyediakan latihan bagi usahawan yang ingin mempelbagaikan cabang perniagaan. Selain itu, pihak MARA juga mengadakan kerjasama strategik bersama agensi kerajaan dan swasta berkaitan bagi memastikan kedudukan usahawan di negeri ini terus kukuh. Beliau berkata demikian selepas program MARA bantu usahawan inisiatif tambahan pemulih di Arkad MARA Astana, Kuching. Koperasi Permodalan Salkra Sarawak Berhad KPSSB mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 15% kepada anggotanya bagi tahun lepas. Pengurusan KPSSB menerusi kenyataan medianya memaklumkan bahawa pembayaran dividen berkenaan melibatkan seramai 667 anggota koperasi berkenaan. Pengumuman pembayaran dividen tahun 2020 itu dibuat dalam mesyuarat agung tahunan KPSSB ke-7 yang berlangsung secara maya dan fizikal pada 10 September lalu. Menurut kenyataan itu juga, KPSSB mencatatkan prestasi memberangsangkan dengan hasil keuntungan sebanyak RM550,000 pada tahun lepas berbanding RM450,000 pada tahun sebelumnya walaupun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Jelas pengurusan KPSSB, keuntungan tersebut adalah hasil daripada aktiviti pelaburan dan aktiviti perniagaan yang telah dijalankan sepanjang tahun lepas. Sementara itu, pengerusi KPSSB, Dabrin Peter, kini dalam kenyataan yang sama berkata, koperasi itu mempunyai perancangan untuk meneroka peluang perniagaan baharu iaitu mempergiatkan lagi perniagaan koperasi bagi menambah pendapatan. Beliau juga menyarankan peserta projek Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, warga Salkra yang sedang berkhidmat atau yang telah bersara serta warga kumpulan syarikat Salkra atau yang telah bersara supaya mendaftar sebagai ahli KPSSB. Di Limbang, kemunculan seekor monyet Belanda secara tiba-tiba memasuki bangunan anjung usahawan menimbulkan suasana panik dalam kalangan peniaga yang berada di dalam premis itu semalam. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal memaklumkan sepasukan anggota telah bergerak ke lokasi setelah menerima panggilan kecemasan pukul 5.03 petang. Jelas Awangku Muhammad Hazmin, pasukan bomba berjaya menangkap monyet tersebut menggunakan penjerut dan dilepaskan semula ke habitat asalnya di hutan berdekatan. Tambahnya, tiada kecederaan dilaporkan walaupun monyet tersebut dilihat seakan mengganas. Sementara itu, salah seorang saksi yang merakamkan kejadian itu memberitahu terlihat monyet tersebut telah dikejar seekor anjing sebelum memasuki ke ruangan premis. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.